Dan ketika ini kita akan bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga iaitu Dr. Saidatul Nurbaya binti Buang untuk kita bercakap mengenai pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 yang akan bermula pada hari ini. Apa khabar doktor? Selamat pagi. Selamat pagi Ridwan dan Syuhada. Okey, terima kasih atas kesudian kerana bersama kami hari ini menerusi panggilan Skype. Doktor, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu, kita nak bercakap berkenaan pelaksanaan imunisasi COVID-19 ini. Bagaimana setakat ini? Adakah semuanya yang direncanakan berjalan dengan lancar seperti apa yang diinginkan, doktor? Okey. Untuk soalan pertama ni, sebenarnya bila orang semua menunggu tentang kedatangan vaksin ya, tetapi Kementerian Kesihatan sebenarnya telah membuat persediaan jauh lebih awal daripada ini. Daripada semenjak beberapa bulan yang lalu lagi ya, Kementerian Kesihatan telah pun mula berbuat kerja memastikan banyak perkara di belakang tabir yang ramai orang akan nampak lebih kepada bila vaksinasi cucuk. Tapi sebelum ni seperti kita lihat ya, diwawarkan di televisyen vaksin sampai pada 21 hari bulan Februari hari itu. Tetapi ya, bagi memastikan vaksin itu sampai, banyak proses kerja telah dijalankan. Seperti pertamanya memastikan vaksin Pfizer ini diluluskan dan ini selamat untuk digunakan. Kemudian kita kena pastikan kat mana nak menyimpan vaksin ini, di mana Kementerian Kesihatan telah membuat perolehan bagi menetapkan peti kita kata ultra low temperature freezer yang khusus untuk vaksin COVID ini ya. Dan kita juga telah mengenal pasti tempat-tempat simpanan vaksin, tempat di mana vaksin nak dibagi juga kita telah melatih anggota kita. Jadi dari segi sebagai basicnya kita kata kita telah membuat perancangan bagi menunggu D-Day, the vaccination day ni ya. Bagi kami persediaan ini penting. Kerana ya, ini adalah memastikan bukan sahaja rakyat Malaysia mendapat vaksin, tetapi kita perlu memastikan mendapat vaksin dengan selamat dan dengan cara yang betul. Untuk tujuan itu, beberapa simulasi ya, telah dijalankan tentang kaedah mengambil vaksin itu. Bagaimana akan berlaku proses ini di lapangan ya. Dan kemuncaknya semalam kalau kita lihat berlaku satu simulasi yang besar di mana pada semalam ni Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Berhormat Menteri Mosti ya, kedua-dua mereka dapat merasakan sendiri pengalaman ya, bagaimana seorang penerima vaksin akan lalui apabila mereka berada di pusat penerimaan vaksin ini tadi. Okey, selain itu kalau daripada segi persediaan ya, kalau dulu kita tahu Masa Sejahtera ni kita hanya gunakan untuk aplikasi yang digunakan untuk memantau mereka yang ada house surveillance order, pesakit ya, dan juga untuk kita masuk ke satu premis. Tetapi penggunaan Masa Sejahtera ini telah diperluaskan untuk pengguna-pengguna ataupun kata untuk bakal-bakal penerima vaksinasi ya. Kalau siapa yang telah mula update mereka punya app semalam, sekarang mereka boleh lihat ya, di dalam aplikasi Masa Sejahtera telah pun ada ikon vaksinasi ya. Jadi bagi tujuan ini, selain daripada persediaan Kementerian Kesihatan, penduduk di negara ini juga perlu bersedia untuk menjadi penerima dengan meregister dan juga mengupdatekan aplikasi Masa Sejahtera mereka. Jadi dalam situasi yang akan bermula pada hari ini, pastinya keterlibatan pihak lain, ATM juga PDRM memainkan peranan penting. Jadi bagaimana untuk memastikan kolaborasi dan juga kesiapsiagaan ke arah pelan imunisasi ini berjalan dengan lancar dengan kolaborasi daripada pihak ATM dan juga PDRM ini, Doktor? Ya, betul. Kalau ini adalah satu skala vaksinasi yang tak pernah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ya, di mana kita mensasarkan 80% daripada penduduk kita berumur 18 tahun ke atas. Oleh itu, memanglah bantuan ya daripada pelbagai agensi diperlukan bagi memastikan kejayaan program ini. Okey, kalau kita lihat ya di sini bagaimanakah ATM ya dan juga PDRM ya. Kalau kedua-dua agensi ini, kalau dalam keadaan selalunya kita kata mereka terlibat di dalam kawalan keselamatan negara kita. Tetapi di dalam konteks pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, kedua-dua agensi ini mempunyai peranan yang berbeza ya. Pertamanya, kita mengucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua agensi ini kerana sanggup membantu KKM
bagi merealisasikan hasrat untuk memastikan semua mereka mendapat vaksin COVID-19. Peranan PDRM dalam program ini kita lihat lebih kepada kawalan keselamatan di mana sejak daripada awal lagi PDRM telah bersama dengan Kementerian Kesihatan merancang bagaimana untuk menjaga keselamatan vaksin ini Ia bermula pada 21 hari bulan hari itu apabila vaksin tiba. PDRM telah memulakan tugas kawalan keselamatan dengan mengawal pergerakan vaksin ini bermula daripada lapangan terbang ke gudang dan seterusnya daripada gudang dan dibawa kepada pusat-pusat pensimpanan vaksin, iaitu di 54 pusat simpanan vaksin di seluruh negara. Itu peranan yang dimainkan oleh PDRM. Kedua, bagi ATM pula, ATM peranannya agak berbeza di sini ATM dia kelebihannya adalah mereka mempunyai bahagian perubatan ataupun core perubatan Angkatan Tentera. Jadi peranan ATM di sini mereka membantu KKM dari segi menjalan pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada pertamanya frontliners ataupun petugas barisan hadapan Angkatan Tentera di seluruh negara Yang kedua, mereka akan membantu dalam fasa 2 memberi vaksinasi kepada veteran tentera, dan yang ketiganya dalam fasa 3 mereka akan membantu memberi vaksinasi kepada ahli keluarga mereka. So bagaimana ATM dapat melakukan ini kerana ATM mereka mempunyai keupayaan teknikal untuk memberi vaksin dan juga mereka ada keupayaan untuk menyimpan vaksin di mana terdapat 59 hospital, rumah sakit dan pusat perubatan Angkatan Tentera ini yang telah dipilih sama ada sebagai pusat simpanan vaksin dan pusat pemberian vaksin. Jadi apabila ATM menerima vaksin, mereka akan terus memberi vaksin kepada frontliner mereka tanpa bergantung kepada Kementerian Kesihatan. Itu secara ringkasnya peranan kedua-dua agensi tadi. Okey. Dan mungkin juga kita boleh perincikan lebih lanjut berkenaan dengan fasiliti, memandangkan vaksin ini memerlukan suhu yang ekstrim, suhu ultra sejuk iaitu sebanyak negatif 75 darjah Celsius. Jadi mungkin ramai tertanya bagaimana persediaan kita Malaysia untuk memastikan agar vaksin ini boleh disimpan dengan sempurna. Okey, terima kasih. Ini soalan yang agak kritikal bagi Kementerian Kesihatan, satu cabaran sebab perkara asas dalam pengendalian mana-mana vaksin adalah memastikan vaksin yang bakal disuntik mempunyai efikasi dan potensi bagi membentuk imuniti dalam tubuh penerima vaksin. Untuk itu prinsip pengurusan rantaian sejuk vaksin pastilah mengikut spesifikasi yang ditetapkan, bermulalah daripada kilang di mana vaksin dihasilkan sehinggalah ia disuntik kepada penerima. Okey, memandangkan vaksin keluaran Pfizer ataupun namanya Comirnaty ini dia memberi suhu simpanan yang ekstrim di bawah 70 dan itu 70 hingga 80 di bawah suhu beku Ini satu cabaran kerana sebelum ini Kementerian Kesihatan kita biasanya mengendalikan vaksin dalam suhu 2 hingga 8 darjah Celsius So apabila kita mendapat vaksin dengan suhu simpanan yang ekstrim ini Kementerian Kesihatan sebenarnya telah pun membuat perolehan di mana kita melengkapkan 54 pusat simpanan vaksin kita ini dengan bukan peti sejuk freezer khusus namakan ultra low temperature freezer yang mana boleh mengekalkan suhu vaksin pada 70 hingga 80 di bawah suhu beku Dan selain daripada kita menyediakan kategori LTF ini kita juga perlu memastikan bahawa bekalan elektrik di semua 54 pusat simpanan vaksin ini kekal stabil. Oleh itu, kesemua 54 fasiliti ini mempunyai bekalan generator di mana sekiranya berlaku keputusan berlakunya terputusnya bekalan elektrik, maka automatiknya ULTF ini akan mendapat elektrik daripada generator yang ditempatkan di sana juga. Sebagai tambahan
kita juga memastikan SOP ataupun Standard Operating Procedure yang agak ketat ya di pusat simpanan vaksin ya, dan prosedur ini perlu dipatuhi oleh pegawai pengawal di pusat simpanan. Contohnya ya, prosedur dia kata setiap apabila dah dibuka LTF ni, dia hanya boleh dibuka untuk tempoh tidak lebih daripada 3 minit. Dan jarak masa untuk buka berapa kali sehari pun telah ditetapkan dan perlulah dipatuhi. Inilah ya kita punya kawalan bagi memastikan vaksin kita ini kekal pada potensi dan bersedia dan boleh diberikan kepada penduduk di negara ini. Jadi doktor, sehingga ke hari ini apakah persediaan di pihak KKM sendiri untuk memastikan bekalan vaksin di pusat simpanan vaksin itu sentiasa mencukupi dalam proses kita untuk melaksanakan menghampiri 80% masyarakat Malaysia divaksinkan pada akhir Februari 2022 nanti? Okey, inilah cabaran kita ya, bekalan vaksin. Kalau kita tengok di dunia pun, di mana-mana negara dalam dunia ni pun, semua mengatakan bahawa mereka menunggu-nunggu untuk mendapatkan bekalan vaksin yang cukup ya. Untuk Malaysia, Kementerian Kesihatan ya dan juga MOSTI ya memastikan bahawa kita mendapatkan bekalan daripada pelbagai-bagai sumber ya, dan kita pada masa ini ya, kalau kita lihat kita hanya baru ada vaksin Pfizer dan kita harap dalam tempoh terdekat ini berbagai jenis vaksin lagi akan masuk ke Malaysia. Bagi tujuan ini ya, untuk tujuan pelaksanaan ini, vaksin ini akan sampai bukanlah dikatakan dengan cara yang banyak, tetapi ia akan sampai dalam berkala ya, secara mingguan ya. Jadi ini adalah penting bagi walaupun kita dapat bekalan yang tidak banyak, tapi ia memastikan kita mempunyai bekalan yang berterusan dan dapat diberikan kepada semua anggota kita pada masa ini, kepada petugas pelaksana hadapan dan seterusnya kepada kumpulan-kumpulan lain dan secara kata fasa kecil. Kita harap dengan apabila berlaku pertambahan vaksin-vaksin daripada jenama lain, pada masa ini kita boleh meningkatkan skala pemberian kita kepada bilangan yang lebih tinggi. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak pencerahan yang kita berikan untuk anda bagaimana sebenarnya persediaan kita untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Mungkin terakhir secara ringkaslah sedikit harapan daripada pihak doktor sendiri dalam kita melaksanakan program ini. Dalam melaksanakan program ini kita sangat berharap supaya penduduk Malaysia mengambil vaksin ini, kerana ini adalah satu langkah tambahan yang perlu kita laksanakan bagi memulihkan semula negara kita kepada keadaan yang biasa. Kita mensasarkan 80% penduduk kita untuk mendapat vaksin. Jadi kita mohon ya agar penduduk-penduduk Malaysia yang apabila diminta mendaftar ya, di mana pendaftaran akan bermula pada 1 Mac nanti, akan mula mendaftar. Dan apabila mereka menerima jemputan melalui MySejahtera, mereka diminta mengisi maklumat di dalam MySejahtera, dan kerana apabila mereka mengisi maklumat ini, barulah mereka akan mendapat tarikh temu janji untuk ke pusat-pusat vaksinasi yang berhampiran dengan mereka. Dan bagi mereka yang tidak ada MySejahtera, jangan risau, mereka boleh pergi ke klinik kesihatan ya, atau untuk mendaftar, ataupun boleh mendaftar melalui laman sesawang yang akan diwujudkan nanti bagi membolehkan mereka berdaftar. So bersama-samalah ya kita membantu diri sendiri dan semua rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Saidatul Nobaya binti Buang, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian pembangunan kesihatan keluarga, memberi pencerahan kepada kita tentang pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19, bagaimanakah persediaan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia.